Selamat pagi dan salam sejahtera kelas. Hari ini kita punya tajuk masih lagi dalam bab 3. Nah, kita masuk dalam subtopik 3.2 yaitu pencemaran alam sekitar. Hari ini kita akan belajar tentang jenis dan juga punca pencemaran alam sekitar. So, definisi untuk pencemaran alam sekitar adalah perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki, yaitu pencemaranlah dalam komponen alam sekitar. So, apa perubahan fizikal yang tidak dikehendaki, perubahan kimia yang tidak dikehendaki, dan perubahan biologi yang tidak dikehendaki itu adalah udara, air, dan tanah. Perubahan pada udara, air, dan tanah. Pencemaran alam sekitar menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan, sama ada manusiakah, tumbuhankah, ataupun haiwan. Pencemaran alam sekitar juga menyebabkan isu-isu alam sekitar seperti banjir kilat. Mari kita tengok jenis pencemaran alam sekitar. Ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran terma, dan pencemaran air. Terma maksudnya haba. Terma maksudnya haba. Perhatikan dan kaji jenis dan punca pencemaran alam sekitar dalam jadual ini. So, dalam jadual 3.1 adalah jenis dan juga punca pencemaran alam sekitar. Yang pertama, jenis pencemaran alam sekitar pertama adalah pencemaran udara. Apa punca pencemaran ini? Pembakaran bahan api fosil dan biojisim, gas exhaust automobil, kereta kita, perebutan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik. Gas toksik itu apa? Contohnya sulfur dioksida. Dari mana sulfur dioksida? Cikgu harap kamu masih ingat, ini adalah dari kilang. Contohnya ke dalam udara. Apalagi pencemaran yang menyebabkan pencemaran semula jadi. Pencemaran udara semula jadi, letusan gunung berapi membebaskan banyak asap. Pembakaran hutan pun membebaskan banyak asap. Dan juga dalam masa yang sama pencemaran terma berlaku, panas, ribut debu, sisa organik yang mereput. Sisa organik yang mereput contohnya adalah seperti bangkai haiwan lah, bangkai haiwan yang mati, jadi baulah. Pencemaran udara buatan manusia itu apa? Gas exhaust daripada alat atau kenderaan bermotor. Contoh paling dekat adalah kereta kita. Relau bagas ada di kilang, selalunya untuk pengekstrakan logam-logam berat. Stesen jana kuasa terma, industri dan tapak pelupusan sampah. Jadi itu adalah contoh pencemaran udara buatan manusia. Ini semua punca manusia, ini semua punca dari semula jadi. Pencemaran kedua adalah pencemaran air. Ada 3A, sisa, bahan kimia, dan tumpahan minyak. Mari kita tengok sisa dulu. Sisa maksudnya air sisa. Sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan. Sisa pepejal seperti sampah sarap dan bahan buangan industri seperti grease. Bahan kimia pula apa? Digunakan dalam pertanian seperti baja kimia dan racun perosak. Itu contoh bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar dari segi air. Seterusnya tumpahan minyak, selalunya berlaku di laut. Okey, so kita pergi kepada pencemaran yang keempat, yaitu pencemaran tanah. Penggunaan bajak dan raca beracun, racun serangga yang berlebihan, pesticide. Ini nama lain dia adalah pesticide. Pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai, yaitu penanaman penanaman sampah. Hujan asid, sisa nuklear, dan sisa elektronik. Pencemaran terma. Pencemaran terma haba. Penyahutanan. Maksud penyahutanan adalah penebangan pokok-pokok di hutan. Bila pokok-pokok di hutan ditebang, semakin banyak gas karbon dioksida tidak dapat diserap. Gas karbon dioksida ini dari kereta. Panas, jadi bila sebenarnya gas karbon dioksida ini diserap oleh apa? Diserap oleh tumbuhan. Jadi kalau ada penyahutanan, yaitu penebangan hutan, macam mana tumbuhan serap karbon dioksida? Jadi bila karbon dioksida tidak diserap, maka bumi akan panas. Jadi itu maksud pencemaran terma.
Kedua, aktiviti perindustrian. Contoh kilang yang membebaskan asap. Apa asap yang dibebaskan oleh kilang adalah sulfur dioksida. Sulfur dioksida ni dia menyebabkan hujan asid. Yang ketiga adalah pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin pun menyebabkan pencemaran terma iaitu haba. Jadi itulah kelas keempat-empat jenis pencemaran alam sekitar. Coba kamu tengok ayat di dalam buku teksnya, buat kajian sendiri dan tambah jenis dan punca pencemaran alam sekitar yang lain sekiranya ada. Sebenarnya ada lagi ya selain daripada ini 4, cuma dalam buku teks ditekankan ini 4 lah. Okey, hari ini kamu punya kerja adalah activity 3.4. Cuba kamu ambil kaedah penyusunan grafik, contohnya daripada handphone kamu, buatkan video untuk menunjukkan jenis dan juga punca pencemaran alam sekitar. Okey, jalankan aktiviti secara individu. Kamu sudah pernah buat ni tahun lepas masa tingkatan 4. So you have to use any kind of apps. Kamu sudah tahu nih kan, untuk membuat video, susunkan secara grafik, susunkan jenis dan juga punca pencemaran secara kreatif dan inovatif. Cikgu akan kumpulkan kamu punya kerja dan kita akan tengok sama-sama apabila sekolah sudah dibuka nanti. So itu adalah kamu punya kerja hari ini. Please do grafik arrangement for jenis dan juga punca pencemaran alam sekitar. Ingat, kamu boleh buat kajian sendiri dan boleh tambah sendiri untuk mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Okey, jadi untuk itu hari ini kita berhenti di sini. Okey, kerja kamu adalah buat video yang inovatif dan kreatif. Thank you very much.